Imamat, Imamat bab 1. Tuhan memanggil Musa lalu berfirman sedemikian kepadanya dari dalam kemah pertemuan. Berbicaralah kepada orang Israel dan katakanlah kepada mereka, apabila seseorang dalam kalangan kamu membawa sesuatu persembahan kepada Tuhan, maka persembahkanlah daripada hasil ternakan, baik daripada kawanan lembu maupun daripada kawanan domba. Jika persembahannya berupa korban bakaran daripada lembu, maka hendaklah dipersembahkan seekor lembu jantan yang tiada cacat celahnya. Hendaklah dia mempersembahkannya di pintu kemah pertemuan, supaya Tuhan berkenan menerimanya. Kemudian hendaklah dia meletakkan tangannya di atas kepala korban bakaran itu. Maka persembahan itu akan diterima demi pendamaian dirinya. Selanjutnya, hendaklah dia menyembelih lembu jantan muda itu di hadapan Tuhan. Kemudian anak-anak Harun, yaitu para imam, hendaklah memercikkan darah lembu itu ke sekeliling mazbah yang terletak di hadapan pintu kemah pertemuan itu. Hendaklah dia juga menguliti korban bakaran itu dan memotongnya untuk menjadi beberapa potongan. Sementara anak-anak imam Harun hendaklah menyalakan api di atas mazbah dan menyusun kayu di atas api itu. Lalu anak-anak imam Harun itu hendaklah menyusun potongan-potongan korban beserta kepala dan lemaknya di atas kayu yang dibakar api di atas mazbah itu. Isi perut dan kaki korban itu hendaklah dibasuh dengan air. Lalu semua itu hendaklah para imam itu menyalainya atas api di mazbah sebagai korban bakaran, suatu korban persembahan yang keharumannya diredai Tuhan. Jika persembahannya berupa korban bakaran sama ada daripada kawanan kambing atau kawanan domba, maka kambing atau domba itu hendaklah seekor jantan yang tiada cacat celah. Hendaklah dia menyembelihnya di hadapan Tuhan di sebelah utara mazbah, dan anak-anak Harun, yaitu para imam, hendaklah memercikkan darah haiwan itu ke sekeliling mazbah. Kemudian hendaklah dia memotongnya menjadi beberapa potongan, bersama dengan kepala serta lemaknya. Semua potongan itu hendaklah disusun oleh imam di atas kayu yang dibakar api pada mazbah. Isi perut dan kakinya harus dibasuhnya dengan air. Lalu imam harus mempersembahkan semua itu dan membakarnya di atas mazbah. Itulah korban bakaran, suatu korban persembahan yang keharumannya diredai Tuhan. Jika korban yang dipersembahkannya kepada Tuhan berupa korban bakaran daripada burung, maka burung yang dipersembahkan itu hendaklah burung tekukur atau anak burung merpati. Imam hendaklah membawa burung itu ke mazbah, lalu memulas kepalanya dan membakarnya di atas mazbah itu. Darahnya hendaklah disalirkan keluar di tepi mazbah. Tembolok serta bulunya hendaklah dibuang ke sebelah timur mazbah, yaitu di tempat abu. Hendaklah dia mengoyakkan burung itu pada pangkal sayapnya, tetapi janganlah sampai terpisah. Kemudian imam hendaklah membakarnya pada mazbah di atas kayu yang dibakar api. Maka itulah korban bakaran, suatu korban persembahan yang keharumannya diredai Tuhan. Imamat bab 2. Jika seseorang membawa kepada Tuhan persembahan bahan makanan, maka hendaklah persembahan itu daripada tepung yang terbaik, dan hendaklah dia menuangkan minyak ke atas tepung itu dan meletakkan kemenyan di atasnya. Hendaklah dia membawa persembahan itu kepada anak-anak Harun, para imam itu, dan para imam hendaklah mengambil segenggam penuh tepung itu beserta minyak dan seluruh kemenyannya sebagai bahagian peringatan, lalu membakarnya hingga berasap sebagai korban bakaran,
suatu korban yang keharumannya diredai Tuhan. Namun begitu, apa-apa bahagian yang tersisa daripada persembahan bahan makanan itu menjadi bahagian milik Harun dan anak-anaknya. Itulah bahagian yang teramat suci daripada korban bakaran untuk Tuhan. Apabila engkau mahu mempersembahkan persembahan bahan makanan yang dibakar di dalam ketuhar, hendaklah persembahan itu daripada tepung terbaik dalam bentuk kuih tidak beragi yang dicampurkan minyak, atau kuih nipis tidak beragi yang disapukan dengan minyak. Jika persembahanmu berupa persembahan bahan makanan yang dipanggang di atas tempat pembakar, maka hendaklah persembahan itu daripada tepung tidak beragi yang terbaik yang dicampurkan minyak. Hendaklah kamu memecahkannya menjadi beberapa bahagian dan menuangkan minyak ke atasnya, maka itulah persembahan bahan makanan. Jika persembahanmu berupa persembahan bahan makanan yang dimasak dalam kuali, maka hendaklah persembahan itu dibuat daripada tepung terbaik yang dicampurkan dengan minyak. Hendaklah kamu membawa persembahan bahan makanan yang dibuat sedemikian cara kepada Tuhan. Maka sampaikanlah persembahan itu kepada imam, lalu dia akan membawanya ke mazbah. Imam hendaklah mengambil bahagian peringatannya daripada persembahan bahan makanan itu, lalu membakarnya di atas mazbah sebagai korban bakaran yang keharumannya diredai Tuhan. Namun begitu, apa-apa yang tersisa daripada persembahan bahan makanan itu menjadi bahagian Harun dan anak-anaknya, dan itulah bahagian yang teramat suci daripada korban bakaran untuk Tuhan. Tiada satupun persembahan bahan makanan yang kamu persembahkan kepada Tuhan boleh diolah dengan ragi, kerana tiada ragi atau madu boleh dipersembahkan sebagai korban bakaran untuk Tuhan. Ragi atau madu boleh kamu persembahkan sebagai persembahan daripada hasil pertama kepada Tuhan. Tetapi jangan kamu persembahkannya di atas mazbah sebagai persembahan yang keharumannya meredakan. Setiap persembahan bahan makananmu hendaklah kamu perasakan dengan garam, dan jangan lalai membubuk garam yang melambangkan perjanjian antara kamu dengan Allah daripada persembahan bahan makananmu. Maka bersama-sama segala persembahanmu hendaklah kamu mempersembahkan juga garam. Jika engkau mempersembahkan bahan makanan daripada hasil pertama kepada Tuhan, bawalah bulir gandum baru yang ditumbuk dan yang dipanggang di atas api sebagai persembahan bahan makanan daripada hasil pertamamu. Tuangkanlah minyak dan letaklah kemenyan di atasnya, maka itulah persembahan bahan makanan. Hendaklah imam membakar bahagian peringatan, yaitu sebahagian daripada gandum yang ditumbuk, dan sebahagian daripada minyak beserta seluruh kemenyannya, sebagai korban bakaran untuk Tuhan. Imamat bab 3. Jika persembahan seseorang berupa korban kedamaian daripada kawanan lembu, baik yang jantan maupun betina, maka hendaklah dia mempersembahkan haiwan yang tidak bercacat celah di hadapan Tuhan. Hendaklah dia meletakkan tangannya di atas kepala korban persembahan itu, lalu menyembelihnya di depan pintu kemah pertemuan. Kemudian hendaklah anak-anak Harun, para imam itu, memercikkan darah korban itu ke sekeliling mazbah itu. Hendaklah dipersembahkan korban kedamaian itu berupa korban bakaran untuk Tuhan, yaitu yang terdiri daripada lemak yang membungkus isi perut dan semua lemak yang melekat pada isi perut itu, kedua-dua buah pinggang dengan lemak yang melekat padanya di bahagian daging batang pinang, serta umbai hati yang harus dipisahkan dengan buah pinggang itu. Hendaklah anak-anak Harun
membakar kesemuanya di atas korban bakaran pada kayu yang sedang dibakar api pada mazbah, yaitu sebagai persembahan yang keharumannya diredai Tuhan. Jika persembahan yang dipersembahkannya kepada Tuhan berupa korban kedamaian daripada kawanan domba, sama ada haiwan jantan atau betina, maka hendaklah dia mempersembahkan haiwan yang tidak bercacat celah. Jika dia mempersembahkan korban berupa seekor domba, maka hendaklah dia membawanya ke hadirat Tuhan dan meletakkan tangannya di atas kepala korban persembahannya itu, lalu menyembelihnya di depan kemah pertemuan. Kemudian anak-anak Harun hendaklah memercikkan darah korban itu ke sekeliling mazbah. Hendaklah dia mempersembahkan korban kedamaian berupa korban bakaran untuk Tuhan, yaitu seluruh ekornya yang berlemak, yang harus dipotong di kawasan tulang pinggul, serta lemak yang membungkus isi perut, dan semua lemak yang melekat pada isi perut itu, dan kedua-dua buah pinggang dengan lemak yang melekat padanya di bahagian batang pinang, serta umbai hati yang harus dipisahkan daripada buah pinggang itu. Hendaklah imam membakarnya di atas mazbah sebagai korban bakaran untuk Tuhan. Jika persembahannya seekor kambing, maka hendaklah dia mempersembahkannya di hadapan Tuhan. Hendaklah dia meletakkan tangannya di atas kepala kambing itu, lalu menyembelihnya di depan kemah pertemuan. Dan hendaklah anak-anak Harun memercikkan darah korban ke sekeliling mazbah. Hendaklah dia mempersembahkan korbannya berupa korban bakaran untuk Tuhan, yaitu lemak yang membungkus isi perut dan semua lemak yang melekat pada isi perut itu, kedua-dua buah pinggang dengan lemak yang melekat padanya di bahagian batang pinang, serta umbai hati yang harus dipisahkannya daripada buah pinggang itu. Kemudian semua itu harus dibakar oleh imam di atas mazbah sebagai korban bakaran yang keharumannya meredakan. Kesemua lemak dikhususkan untuk Tuhan. Inilah satu ketetapan yang kekal selama-lamanya turun-temurun di seluruh tempat tinggalmu, bahwa hendaklah kamu jangan makan baik lemak maupun darah. Imamat bab 4. Tuhan berfirman kepada Musa, "Beritahulah orang Israel dan katakan, seandainya seseorang itu tersilap lalu berdosa tanpa disengajakan dengan melakukan satu daripada mana-mana larangan Tuhan, jika yang berdosa itu seorang imam yang telah dilantik, lantas dosanya menimpakan rasa bersalah ke atas umat, maka kerana dosa yang dilakukannya itu, hendaklah dia mempersembahkan kepada Tuhan seekor lembu jantan muda yang tidak bercacat celah sebagai korban penghapus dosa. Hendaklah lembu itu dibawanya ke pintu kemah pertemuan, ke hadapan Tuhan, dan hendaklah dia meletakkan tangannya di atas kepala lembu itu, lalu menyembelihnya di hadapan Tuhan. Hendaklah imam yang telah dilantik itu mengambil sebahagian daripada darah lembu itu dan membawanya ke kemah pertemuan. Hendaklah dia mencelup jarinya ke dalam darah itu, lalu memercikkan sebahagian daripada darah itu 7 kali di hadapan Tuhan, di depan tabir tempat suci. Kemudian hendaklah imam itu membubuh sebahagian daripada darah itu pada tanduk-tanduk mazbah pembakaran dupa Harun yang ada di hadapan Tuhan di dalam kemah pertemuan, manakala segala baki darah lembu itu hendaklah dicurahkannya ke kaki mazbah korban bakaran di depan pintu kemah pertemuan. Hendaklah dia juga mengambil semua lemak daripada lembu korban penghapus dosa itu, yaitu lemak yang menutupi isi perut,
dan semua lemak yang melekat pada isi perut itu, kedua-dua buah pinggang dengan lemak yang melekat padanya di bahagian batang pinangnya, serta umbai hati yang perlu dipisahkan daripada buah pinggang itu, yaitu sama seperti yang diambil daripada lembu korban kedamaian. Hendaklah imam membakar kesemua yang tersebut itu di atas mazbah korban bakaran. Tetapi segala sisa lembu itu, yaitu kulitnya dan semua daging pada bahagian kepalanya, kakinya, isi perutnya dan kotorannya, hendaklah dibawanya ke suatu tempat yang suci di luar perkemahan, ke tempat pembuangan abu. Selanjutnya, hendaklah dia membakar kesemua sisa lembu itu di atas kayu api di tempat pembuangan abu tersebut. Apabila seluruh kalangan umat Israel berdosa tanpa sengaja dengan melakukan satu daripada perkara larangan Tuhan, lantas mereka bersalah, sekalipun tiada sesiapa yang menyedari hal itu, maka setelah dosa yang dilakukan mereka disedari, hendaklah kalangan umat itu mempersembahkan seekor lembu jantan muda sebagai korban penghapus dosa. Hendaklah mereka membawa korban itu ke hadapan kemah pertemuan. Hendaklah kalangan tua-tua umat meletakkan tangan mereka di atas kepala lembu itu di hadapan Tuhan. Lalu hendaklah lembu itu disembelih di hadapan Tuhan itu. Hendaklah imam yang terlantik itu membawa sebahagian daripada darah lembu itu ke kemah pertemuan. Hendaklah dia mencelup jarinya ke dalam darah itu, lalu memercikkannya 7 kali di hadapan Tuhan di depan tabir. Kemudian hendaklah sebahagian daripada darah itu dibubuh pada tanduk-tanduk mazbah pendupaan yang berada di hadapan Tuhan. Di dalam kemah pertemuan, segala baki darah lembu itu hendaklah dicurahkannya ke kaki mazbah korban bakaran di depan pintu kemah pertemuan. Hendaklah dia juga mengambil semua lemak daripada lembu korban penghapus dosa itu dan membakarnya di atas mazbah. Hendaklah diperlakukan sedemikian, yaitu sebagaimana diperlakukannya ke atas lembu korban penghapus dosa. Maka hendaklah imam mengadakan pendamaian bagi mereka, dan mereka akan diampuni. Kemudian hendaklah dia membawa lembu itu keluar perkemahan, lalu membakarnya sebagaimana yang dilakukan terhadap lembu yang pertama tadi. Itulah korban penghapus dosa untuk jemaah. Apabila seorang pemimpin berdosa tanpa sengaja dengan melakukan salah satu perkara larangan Tuhan Allahnya, lantas dia bersalah, maka sesudah dosanya itu disedarinya, maka hendaklah dia membawa seekor kambing jantan yang tidak bercacat celah sebagai persembahannya. Hendaklah dia meletakkan tangannya di atas kepala kambing itu, lalu menyembelihnya di tempat orang biasa menyembelih korban bakaran di hadapan Tuhan. Itulah korban penghapus dosa. Maka hendaklah imam mengambil dengan jarinya sebahagian daripada darah korban penghapus dosa itu, lalu membubuhnya pada tanduk-tanduk mazbah korban bakaran. Manakala baki darah itu hendaklah dicurahkannya ke kaki mazbah korban bakaran itu. Hendaklah semua lemak dibakarnya di atas mazbah, sama seperti lemak korban kedamaian. Hendaklah imam mengadakan pendamaian bagi orang itu atas dosanya, dan orang itu akan diampuni. Sekiranya seorang rakyat jelata berdosa tanpa sengaja dengan melakukan salah satu perkara larangan Tuhan, lantas dia bersalah, maka sesudah dosanya itu disedarinya, maka hendaklah dia membawa seekor kambing betina yang tidak bercacat celah sebagai persembahannya kerana dosanya itu. Maka hendaklah dia meletakkan tangannya di atas kepala korban penghapus dosa itu,
lalu menyembelih korban penghapus dosa itu di tempat korban bakaran. Hendaklah imam mengambil dengan jarinya sebahagian daripada darah korban penghapus dosa itu, lalu membubuhnya pada tanduk-tanduk mazbah korban bakaran. Manakala baki darah itu, hendaklah dicurahkannya ke kaki mazbah itu. Hendaklah dia memisahkan semua lemak, sama seperti lemak yang diambil daripada korban kedamaian, dan hendaklah imam membakarnya di atas mazbah menjadi korban yang keharumannya diredai Tuhan. Dan hendaklah imam harus mengadakan pendamaian bagi orang itu atas dosanya, dan orang itu akan diampuni. Jika dia membawa seekor domba sebagai persembahan untuk korban penghapus dosa, maka hendaklah dia membawa seekor domba betina yang tidak bercacat celah. Hendaklah dia meletakkan tangannya di atas kepala korban penghapus dosa itu, lalu menyembelihnya sebagai korban penghapus dosa di tempat orang biasa menyembelih korban bakaran. Maka hendaklah imam mengambil dengan jarinya sebahagian daripada darah korban penghapus dosa itu, lalu membubuhnya pada tanduk-tanduk mazbah korban bakaran. Manakala baki darah itu, hendaklah dicurahkannya ke kaki mazbah korban bakaran itu. Hendaklah imam memisahkan semua lemak sebagaimana lemak domba yang diambil daripada korban kedamaian, dan hendaklah imam membakarnya di atas mazbah menjadi korban bakaran bagi Tuhan. Lalu hendaklah imam mengadakan pendamaian bagi orang itu atas dosa yang telah dilakukannya, dan orang itu akan diampuni.